Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada malam ini. Insya-Allah pada malam ini anda akan bincang satu tajuk, yang mana tajuk ini anda petik daripada kitab Imam Bukhari rahimahullah. 6 hadis yang membicarakan secara khusus tentang akhlak. Jadi sebenarnya ni nota ni dah siap dah. Cuma anda tak sempat nak beringi, insya-Allah anda akan hantar dalam grup lah. Boleh tengok sendiri. Ni 9 muka surat perbincangan khusus berkenaan dengan akhlak yang mulia. Anda akan cuba ringkaskan. Jadi di bawah tajuk akhlak yang mulia, Imam Bukhari kemukakan 6 riwayat. Riwayat pertama, anda tidak baca sanad yang lengkap ya, untuk sampai lebih ringkas. Hadis ini diriwayatkan daripada Abi Darda anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min syai'in fil mizan athqalu min husnil khuluq." Kata Abi Darda, dia kata Nabi bersabda, tidak ada sesuatu yang lebih berat dalam timbangan di mahkamah Allah yang melebihi akhlak yang mulia. Tidak ada yang lebih berat. Banyak amalan soleh manusia ni, tapi tidak ada yang lebih berat, yang lebih tinggi nilai di sisi Allah melainkan akhlak yang mulia. Hadis ni ringkas saja. Baik, ana terus buat perbincangan dan pedoman hadis ni. Yang pertama, hadis ini menyabitkan adanya mizan untuk menimbang amalan manusia yang beriman. Yang kedua, maksud sesuatu yang ditimbang dalam mizan adalah amalan-amalan yang baik. Amalan yang baik itu banyak. Kalau kita nak kategorikan, banyak amalan yang baik itu. Tetapi yang paling berharga berdasarkan kepada riwayat ini adalah akhlak. Itu yang paling utama. Kalau kita nak bincang tu panjanglah. Contoh yang kita kata. Kalau kita baca kitab-kitab, hadis-hadis, huraiat ulama, perkara yang paling menarik perhatian masyarakat bukan Islam di zaman Nabi dan sampai bila-bila adalah akhlak orang Islam. Sebab solat kita dia tak tengok. Zikir kita pada waktu malam baca Quran itu tidak menarik perhatian dia sangat. Tapi akhlak kita. Akhlak itulah yang kita akan bincang di sini. Jadi saya cubalah untuk selesaikan perbincangan pada malam ni 9 hadis ni, sebab dia 9 muka surat ni banyak jugalah. Sebab ni poin ni saya petik daripada beberapa syarah. Jadi akhlak itu sebenarnya yang menarik. Baik, ni saya ringkas. Zahir hadis, kalau kita tengok hadis secara zahir, ia menunjukkan bahawa di hari akhirat nanti amalan ini dia Allah tukar amalan ini, dia berupa dalam bentuk jasad sehingga boleh ditimbang. Dulunya, kalau dalam kehidupan kita sekarang ni, amalan baik kita tu dia berbentuk maknawi, abstrak. Contoh kita baca Quran, mana nampak amalan itu? Nah, kita bersedekah, kita tak nampak, tapi itu pahala. Itu amal kebaikan. Dia bersifat maknawi. Satu nilai yang tidak boleh ditimbang, tapi nilainya tinggi. Di hari akhirat, Allah akan tukar amalan-amal itu dalam bentuk benda yang berjasad. Sehingga boleh ditimbang. Seperti gula, seperti telur. Walaupun telur tak ada pun kita tak apalah, kita kira ada lah. Nah, apa lagi? Benda-benda yang ada di muka dunia ni tak? Sesuatu yang bersifat jasadi, bukan maknawi. Itu boleh ditimbang. Cumanya anak tidak sebut dalam nota ni. Dia sebenarnya kalau kita tengok dalam perkembangan tamadun manusia pun, dulu mana orang nak timbang kekuatan angin, nak timbang dia punya cahaya, semua boleh ditimbang. Getaran, kalau siapa 7 poin skala Richter boleh runtuh bangunnya. Bagaimana tu dia boleh timbang dia punya getaran itu, gempa itu? Dulu tak tahu pun.
Maknanya tamadun manusia pun dia sudah ada. Allah beri pada akal manusia sehingga dia boleh fikir. Sehingga boleh, kita kata dia bina tamadun manusia sehingga sesuatu yang dulunya tak ada dalam ilmu orang-orang dahulu, ada sama kita. Semua boleh ditimbang. Misalnya kekuatan angin yang bertiup. Semua boleh. Kepadatan udara, semua boleh diukur. Jadi kalau kita fikir begitu, untuk Allah SWT timbang amalan manusia ni bukan satu perkara yang pelik. Bukan satu perkara yang pelik. Kalau lebih canggih lagi, boleh simpan suara. Kita boleh dengar suara P. Ramlee. Nah, sebelum tu lagi, anda tengok dalam video, bagaimana, ni beratus tahun dulu lah, bagaimana keadaan di Mekah. Suara imam di Mekah 100 tahun dulu. Maknanya suara tu boleh disimpan. Pelik tu. Nah, bila guna alat tu, kita bunyi suara tu. Dan kalau orang biasa dengar suara tu, dia akan tahu ni suara siapa. Jadi kalau kita buat perbandingan kemajuan yang Allah beri kepada manusia boleh sampai ke tahap itu, sebenarnya tidak pelik lah. Untuk Allah timbang amalan manusia. Cumanya di sini ulama berbeza pandangan. Ana sebut ni secara ringkas. Jadi berkait dengan fenomena menimbang amalan manusia di hari akhirat, para ulama telah berselisih kepada 3 pendapat. Yang pertama yang ditimbang adalah amalan yang ditukar kepada jasad, kepada benda. Asalnya maknawi, tukar kepada yang bersifat jasadi. Ni solat kita ni, dia akan jadi sesuatu yang boleh ditimbang. Itu pendapat pertama. Ataupun kita kata, amalan yang abstrak itu dia jadi seperti benda yang boleh ditimbang. Itu pendapat yang pertama. Yang kedua, amalan-amalan itu sendiri yang ditimbang. Mana amalan itu sendiri yang ditimbang. Bagaimana Allah timbang? Wallahu a'lam. Allah tidak tukar kepada jasad. Tapi amalan itu sendiri. Sebab tu anda sebut contoh tadi. Kita sekarang ni, suara pun boleh simpan. Kepadatan punya udara pun. Kita boleh ukur, boleh berdasar kepada teknologi, kemajuan manusia ni. Jadi perkara ni tidak pelik. Maknanya ada ulama yang mengekar, dia kata Allah timbang bagaimana kita lihat di hari akhirat. Tidak mustahil bagi Allah. Yang ketiga, amalan-amalan yang ditimbang itu adalah amalan yang berbentuk tenaga dan susah payah ketika melakukan amalan. Ini menarik sikit. Ramai juga ulama berpendapat, contoh kita kata salat. Salat ni 27 kali ganda itu basic dia. Kalau salat jemaah. Biar anda bagi sedikit huraian. Kalau seorang itu datang salat berjemaah, dalam setengah riwayat, kalau salat jemaah di padang pasir, setengah sahabat tu, kita kata, menternak binatang di padang pasir. Tak sempat nak datang ke masjid salat zuhur, asar, tak sempat. Dia akan salat di bawah pokok di tengah-tengah padang pasir. Ataupun tengah-tengah padang pasir yang tidak ada bayang itu. Itu sahabat. Dia tetap akan dapat 27 kali ganda. Kemudian dalam riwayat lain Nabi sebut, sesiapa yang berada di kedai dia menguruskan perniagaan dia, tak sempat juga datang ke Masjid Madinah. Sebab Masjid Madinah ni masjid yang kedua, mempunyai kelebihan. Satu kali salat, seperti 1000 kali salat tempat lain. Itu dalam hadis sebut. Tapi nak buat macam mana? Bukan semua orang boleh pergi. Walaupun yang duduk di tanah haram pun. Bukan semua boleh pergi. Nabi suruh salat di kedai. Biar berjemaah. Dia akan dapat juga 27 kali ganda. Datang ke masjid 27 kali ganda. Jadi 27 kali ganda itu nilainya tidak sama. 27 sen. 27 juga. 27 ringgit. 27 ribu. 2.7 bilion. Biasa dengar tu kan 2.7 bilion. Dia banyak lah. Dia banyak ya. 27 tu banyak. Tak apalah. Jadi yang kita nak ketengahkan di sini bahawa asas dia tu semua orang akan dapat. Tetapi nilai tambah tu, dia berdasar kepada kepayahan. Kita susah pergi juga salat Jumaat. Itu dia nilai lain tu. Nilai lain. Itu yang ditimbang. Kita kata anak ramai. Tapi usaha juga datang ke masjid. Dalam keadaan cuaca yang tidak menentu. Tetap datang juga. Seperti kita kata Itban bin Malik misalnya. Kalau kita tengok dalam sejarah. Dia jadi imam kepada masyarakat kampung dia. Dia ni, kalau tidak buta pun hampir buta dah mata dia. Setengah ulama kata sudah buta. Jadi nak pergi solat tu terpaksa lalui beberapa wadi lembah. Cuba bayangkan pahala dia. Takkan sama dengan orang yang celik. Yang mudah saja pergi. Itu, dari sudut itu yang ditimbang. Kalau basic, 27 kali ganda, sama ya.
Mana kesusahan kita melakukan amalan, itu ada nilai yang tersendiri di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirat kena faham perkara ni. Kalau tak faham perkara ni kan, dia tidak ada motivasi dalam melakukan ibadat. Kita susah datang juga. Kita kena yakin pahala kita lebih. Tanpa merendahkan keupayaan orang lain. Itu Dan itulah sebab manusia yang tidak sama. Sama-sama datang ke masjid, pahala tidak sama. Tidak sama tu dari sudut mana? Dari sudut tenaga, kesusahan, keupayaan, semua tu nilai berbeza. Nilai berbeza. Misalnya kalau ambil sebut satu contoh yang disebut oleh ulama muzakki, ulama tazkiyatun nafs. Imam Ghazali pun sebut dalam kitab dia. Seseorang yang berhadapan dengan konflik jiwa misalnya. Konflik jiwa yang dimaksud ke sini perasaan malah. Ada ke berlaku kepada kita nak datang kuliah, nak pergi ke masjid, nak salat jemaah tu dia ada mari perasaan malah. Memang akan berlaku. Tapi kita gagahi juga. Kadang-kadang tu sampai berpeluh tu kita nak lawan tu. Ana apa ada? Dekat ya tempat kuliah tapi jadi malah nak pergi malam tu. Malah nak pergi. Lepas tu dia minta fikir. Rugi ni. Ya, sebab kita ni berkitab ngaji belajar ni. Sebab anak semua berkitab. Kuliah kita. Ya. Masalah ni. Nah, kita pun mari fikir. Kita pergi juga. Kadang-kadang nak sampai ke masjid tu kadang berpeluh. Kita lawan perasaan kita sendiri. Anak pun ada gitu. Guru anak berkata dia ada pengalaman. Kalau nak baca kitab jadi malah malam tu. Kalau ada baca 2 kali tak faham. Kerana kita sedang bertempur dengan nafsu kita. Dalam kih-kih begini, kalau kita teruskan juga, itulah dia panggil mujahadatun nafs. Kita lawan nafsu kita. Pahala besar tu. Nak berbanding dengan mudah saja bangun terus pergi kuliah. Mudah, tak ada halangan, tak ada tekanan, tak ada kesusahan. Itu boleh pahala juga, tapi dia tidak sama dengan yang tadi tu. Itu cara Allah beri pahala kepada manusia. Cara Allah beri pahala kepada manusia. Yang keempat, para ulama menjelaskan hanya amalan orang beriman yang akan ditimbang, tidak amalan orang kafir. Kenapa begitu? Karena tidak ada faedah dan keperluan untuk menimbang amalan orang kafir kerana mereka tidak boleh dikaitkan dengan ubudiyah kepada Allah. Ini anak tidak hurah di sini. Ini matan je lah. Maksudnya begini, isu berbuat baik ini bukan orang Islam saja. Orang kafir pun berbuat baik. Kalau tahun 2014, banjir besar di Kelantan tu, daripada Taiwan tu. Daripada Taiwan tu. Dia bertemu dengan tim mana lah. Sebab kita pun ada juga tim kita. Tapi malulah kita sebab kita pergi, dia stok makanan. 1 khemah. Dan dia siap masak dah dalam kawah tu. Pakai seluar pendek, perempuan. Tu kan maksudnya pakai seluar pendek. Mungkin hujan kan, tak nak pakai jubah. Kita tanya daripada Taiwan. Dia stok makanan tu khusus untuk beberapa minggu untuk 200 keluarga di Kampung Karangan, Mani Urai. Anda nak sebutnya kalau dari sudut buat baik, orang kafir pun buat. Apakah ada nilai di sisi Allah? Dia akan ada nilai kalau dia sebelum dia meninggal dunia dia mengucap 2 kalimah syahadat, akan ada nilai. Tetapi kalau dia mati dalam keadaan begitu, semua kebaikan dia tu hanya dapat pujian di dunia sahaja. Sedikit pun tidak memberi kesan. Buat apa nak ditimbangnya? Sebab amalan dia pun tidak dikira. Sebab apa? Sebab dia tidak ada ubudiyah kepada Allah. Sebab tauhid tidak ada. Itu jelas. Ini ana rengkah-rengkah. Yang kedua, riwayat yang kedua. Riwayat ini riwayat daripada Abdullah bin Amr. Kata Abdullah bin Amr, dia kata lam yakunin nabi sallallahu alaihi wasallam fahishan wala mutafahisha wa kana yaqul khiyarukum ahasinukum akhlaqa. Abdullah bin Amr kata, Abdullah ni hadrat salah seorang muthaqqafin. Dia ni antara sahabat yang paling alim di Madinah. Fuqaha Madinah. Ayah dia ni tokoh politik besar, Ammar bin Al-As. Yang menjadi gubernur Sayyidina Umar lah, zaman pemerintah Sayyidina Umar, gubernur di Mesir dia ni. Tak apalah, dia riwayat dia lah ni. Jadi Abdullah bin Amr kata, Nabi bersabda, dia sebut, Ni kita sebut sebagai kenyataan sahabat berkenaan dengan Nabi. Hadis juga, disebut hadis juga. Cuma kata-kata sahabat. Kata Abdullah bin Amr, dia kata Nabi SAW tidak keji dan tidak mengejikan diri sendiri. Payah nak terjemuh dalam bahasa sebab tanah kehura kalimah ni selepas ni. Fahish dan mutafahish. Tengok dalam kaum mana pun, fahish ni yang keji, mutafahish ni dia buat supaya dia tu dilihat keji.
Apa agak-agak bahasa Melayu kalau ada satu kalimah kayak dia tu keji. Dan dia ada usaha pula. Bila dua satu orang, kenapa dia keji dengan perbuatan dia sendiri? Itu dua perkara berbeza. Selepas ni ada buat huraian kalimah itu berdasar pada pandangan ulama. Jadi kata Abdullah bin Amr, Nabi ni tidak keji dan dia tidak mengejikan diri dia. Bahkan baginda bersabda, kata Abdullah bin Amr, yang terbaik di kalangan kamu adalah yang paling baik akhlaknya. Dia bukan merujuk kepada kecerdikan, dia bukan merujuk pada kekayaan, tapi dia merujuk pada akhlak. Nilai dia tu merujuk pada akhlak. Sebab itulah dia panggil hadis, dia banyak-banyak hadis Nabi, dia ada satu hadis dia panggil hadis ahlud dusur, dia panggil. Hadis ahlud dusur. Hadis ahlud dusur ni hadis yang melibatkan orang-orang miskin yang rasa sedih kerana mereka kuat beribadat tapi nak menderma tak boleh. Sebab mereka miskin. Semua ibadat-ibadat tu dia boleh buat, tapi ibadat dari sudut harta dia tak boleh buat. Maka sedihlah dia. Ini berlaku satu fenomena di zaman Nabi. Dan ramai sahabat yang begini, yang miskin. Jadi sedih. Nak buat macam mana kita ni tak ada duit, nak sedekah pun tak boleh. Yang lain semua kita boleh buat. Akhir sekali mereka ramai-ramai pergi jumpa Nabi. Nabi kata, kamu berzikirlah subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah. Zikir-zikir itu semua ada nilai sedekah di sisi Allah. Kata Muhammad Qutub, itu dia panggil sedekah secara ruhi. Bukan sedekah secara zahir. Sedekah zahir kena harta lah. Bagi orang tak ada harta, dia kena ingat. Setiap zikir yang dia buat tu ada nilai sedekah. Muhammad Qutub, dia kata hadis itu sebagai nak menggarap perasaan sedekah kepada orang miskin, supaya tidak hilang perasaan untuk bersedekah. Bila dia berzikir, dia ingat dia sedekah. Tidak hilang sifat sedekah itu. Orang-orang begini, kalau dia faham dalam konteks ni, bila dia ada duit tu dia akan derma. Sebab apa? Sifat sedekah tu tak mati. Walaupun 10 tahun dah tak boleh derma. Sebab bila dia berzikir kuat, dia tahu zikir tu sedekah. Itu tujuan dia. Sebab tu Muhammad Qutub kata itu zikir ruhi. Kita kaya jangan buat begitu. Jangan pun cukup dengar zikir lah, pakat tak sedekah. Mati lagi. Nah, tu untuk orang tak ada duit lah. Kita ada duit, zikir dan sedekah harta. Kalau buat gitu, agak berat lah. Orang-orang miskin, susah lah. Orang kaya pun ambil yang itu juga. Itu untuk orang ahlud dusur. Itu dia ada hadis. Sebab tu Islam ni dia sentiasa ada jalan keluar. Islam ni dia sentiasa ada jalan keluar. Kalau kita perhatikan. Tak ada. Islam ni dia buntu. Islam dia tidak jadi agama yang buntu, tidak. Mesti ada jalan keluar. Tak boleh pergi ke Mekah. Kamu buat ibadat ni, boleh pahala umrah. Kan ada dalam ni. Salat apa? Duha misalnya. Ada jalan keluar dia. Tapi buat dengan kefahaman. Baik. Apakah perbezaan antara kalimah fahish dan mutafahish? Yang dikatakan oleh Abdullah bin Amr, ini sifat Nabi. Tujuan disebut ni supaya sifat tu kita transfer dari diri kita. Kita jelmakan, terjemah dalam kehidupan kita. Baik. Fahish. Tadi ana terjemah fahish ni maknanya perbuatan buruk. Tu. Keji, perbuatan keji. Nabi tidak keji, tidak fahish. Jadi fahish ini, kalau mengikut ulama, sama ada ulama bahasa Arab ataupun ulama hadis, dia kata fahish ini mana orang yang buruk akhlak. Sama ada pada perkataan atau perbuatan zahir dia. Selain daripada lidah dia. Jadi perbuatan buruk itu lahir walaupun tidak dimaksudkan dan tidak disengajakan. Ataupun anak guna bahasa mudah. Kalau dia bercakap apa tu, orang nampak keburukan. Sudah jadi tabiat dia bercakap buruk. Tu tidak. Nabi tidak begitu. Kan ada ke bila orang bercakap ni, kadang-kadang anak dengar sendiri lah. Kadang-kadang ni ulama ni. Kalau dia bercakap sekias ke arah seks. Ada ulama jenis tolong gini. Lemuh anak dengar ada. Anak dengar lah. Tak payah sebutlah dia mati dah. Tak payah sebutlah dia tu dah. Dia bawa anak daripada Kelantan pergi ke Taman Melewah. Sebut Taman Melewah, tahulah. Bukan tempat kelawar tu, dia Taman Melewah. Jadi, anak tidur satu apartmen dengan dia lah. Tidur ramah lah. Macam dom lah. Seperti macam dom tu. Jadi, pada waktu tu, anak peringkat sekolah menengah lagi. Kita ni peringkat budak-budak muda. Saya kata, ulama bercakap macam ni. Dia bercakap tersek saja malam tu. Kata tahu lu sungguh ulama ni. Jadi, bila kita belajar hadis tu, ingatlah itu. Malah nak sebutlah malu kat orang. Orang Kelantan malu kat orang nak sebut.
Malu kat orang nak sebut tu. Apa? Bila kita belajar hadis, rupanya Nabi, dalam hadis Nabi tak benar kita bercakap begitu. Itu tanda buruk akhlak. Kalau hujan pun isyarat pada set. Paku di dinding pun isyarat pada set lagi. Itu tak talur gitu. Mana boleh ulama orang agama begitu? Tak boleh. Memalukan itu. Tapi ada, itu maksudnya. Nabi tidak begitu. Nabi tidak begitu. Mana kalau sudah terbiasa begitu, dia keluar tanpa disengajakan. Itu jangan. Kalau siapa tahap itu mikir buruk akhlak. Itu fahish. Manakala perkataan mutafahish adalah orang yang melakukan perbuatan keji dengan sengaja dan disengajakan. Bahkan ada usaha untuk melakukan perbuatan keji itu. Kedua-duanya adalah sifat yang mazmumah. Semuanya tidak ada pada Nabi. Kata Ammar. Ana nak sebut gini yang. Apa yang disebut oleh Ammar ni, dia kata dari sudut mana sekalipun, tak ada yang buruk keluar daripada Nabi. Itu sebenarnya dia nak cerita. Kamu nak kategori dalam bab apa, kamu nak susun dalam bab apa, susunlah. Tapi semua itu tidak ada pada Nabi. Yang kedua, mengikut Al-Mawardi. Ini Imam Al-Mawardi. Dia ni salah seorang tokoh sosiologi lah. Sosial. Dia ahli sosiologi. Dan dia ni juga ahli kitab dia terkenal tu. Syekh Al-Mawardi. Al-Hukumat. Dia, ni dalam kitab lain, An-Nukat wal Uyun. Imam Mawardi kata pemahaman tentang akhlak yang mulia. Dalam konteks agama kita ni, kata Syekh Al-Mawardi, bila sebut akhlak yang mulia ni, dia merujuk pada 3 perkara. Ni poin dia ni. Pertama sekali, Quran. Mana ada contoh, anda tengok Maulana Hadi. Dia bawa Quran dalam masyarakat. Dia semaruk ke Quran. Sekarang ni kalau kita tengok sudah ada. Boleh kata banyak masjid anda tengok lepas asar buat program Quran. Tidak sekadar baca. Dulu orang kita sampai mati tajwid ya. Tidak gitu. 40 tahun ngaji tajwid. Tak betul-betul. Sebab itulah Ibnul Jauzi dari Talbisu Iblis dia sebut kadang-kadang dirugikan masa dengan begitu. Tajwid sampai ketua. Kalau pekoh sampai ketua, duk mai darah nifas, sampai pada muda sampai ketua. Sampai habis darah pun. Tak habis lagi bincang tentang tak kerugi masa. Itu bahaya tu. Sebab tu Ibn Jauzi dia masuk ke dalam satu tajuk dari kitab Talbisu Iblis dia. Itu satu kerugian tu. Padahal Quran ni dia sentuh. Fiqh ni kalau kita baca Quran, kita kaji tentang Quran, atau tak kaji pun kita baca, ulama kita kaji. Hadis-hadis hukum ni berapa 16% ya dalam Quran. Yang banyak lagi tu, dia lebih merujuk kepada buat kajian tentang al-kainat, alam ini, untuk mengetahui tentang kudrat Allah, untuk mentauhidkan Allah, buat kajian. Tentang fiqh ni tak banyak ayat tentang tauhid. Tauhid tu semualah, Quran tu semua tauhid. Ayat tentang fiqh ni sebenarnya 16 ya. Tapi itulah orang kita mengaji. Sehingga tak kaji dah. Quran ni dari sudut lain. Itu satu kerugian. Mana-mana pun anda tanya, pernah tak baca Quran sekali dengan terjemah sampai 30 juzuk? Tak ada seorang pun akad tangan. Tak pernah baca. Umat Islam secara keseluruhan. Jadi sekarang ni anda tengok sudah ramai. Kesedaran itu sudah memuncak. Mana adab Al-Quran. Macam mana nak dapat adab Al-Quran kalau tajwid saja kita baca? Tak tahu apa pun maksud ayat. Nak tadabbur pun tak tahu. Nak tafsir. Baca sekadar. Kita tak akan dapat. Sebab tu Dr. Yusuf Qardawi tulis satu kitab khusus. Kaifa nata'amalu ma'al Qur'anil Karim. Bagaimana bila kita baca Quran, seolah seperti kita sedang mendapat maklumat daripada Allah. Melalui Quran. Nak dapat macam mana kalau kita tidak belajar? Tu. Imam Mawardi kata, akhlak bermula pada Al-Quran itu. Yang kedua, agama Islam itu sendiri. Bila sebut akhlak, dia merujuk pada Islam itu sendiri. Yang ketiga, bila sebut akhlak, dia merujuk pada tabiat yang baik. Jadi kita kena latih. Latih baca Quran, biar jadi tabiat. Latih solat sunat, biar jadi tabiat. Selagi tak jadi tabiat, dia tidak mencapai akhlak yang mulia. Itu dalam konteks agama kita. Sekali-sekala buat. Orang tak panggil akhlak tu. Semua orang boleh buat kalau sekali-sekala. Semua orang boleh buat. Baca Quran. Banyak. Bila? Bulan Ramadan. Bulan lain? Tak. Dia baca WhatsApp. Muka zamir WhatsApp ni dah berat juga.
Tak baca Quran. Tu orang tak panggil akhlak. Yang dikenakinya konsisten, istiqamah. Perlu dilatih. Itu yang dimasukkan oleh Imam Mawardi. Makna dia, anak mungkin dia asalnya arak kita ni. Anak tengok, kata, tinggi pemahaman dia ni. Tu sebenarnya. Kita kata contoh, kita kata pergi salat Jumaat ni. Jadi tabiat ke tidak? Ke hanya sekadar pergi sekali-sekala? Kalau tak sampai tahap menjadi tabiat kita, Imam Mawardi kata tak capai akhlak lagi tu. Baiklah. Yang ketiga. Ini ana ringkaskan. Yang ketiga. Hadis ini riwayat daripada Amr bin Shu'aib. Dia ambil daripada datuk dia lah. Dia ambil daripada datuk dia. Datuk dia sebut. Dia kata, annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, ukhbirukum bi akhikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah. Apa? Ukhbirukum bi ahabbikum ilayya. Ukhbirukum bi ahabbikum ilayya. Wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah. Fasakatal qaum fa'adaha marratain aw thalatha. Qala al-qaum na'am ya Rasulullah. Qala ahsanukum khuluqa. Kata Datuk Amar. Dia kata dia ni dengar Rasulullah sendiri sebut. Datuk Amr bin Shu'aib ni dia dengar sendiri Rasulullah sebut. Apa Nabi sebut? Nabi kata, mahukah aku ceritakan kepada kamu orang yang paling aku sayangi di kalangan kamu? Mu nak tahukah di kalangan kamu orang yang paling aku sayang? Siapa? Dan orang yang paling hampir tempat duduknya dengan aku pada hari kiamat. Mana pada hari kiamat dia bersama aku. Mu nak tahukah siapa tu? Para sahabat diam semuanya. Tak kata apa sahabat. Maka Nabi tanya, setengah riwayat kata 2 kali. Kamu nak tahukah siapa orang yang paling aku sayang? Dia paling dekat berada bersama aku di hari akhirat. Persoalan itu Nabi sebut 2 kali. Nabi tanya 2 kali. Atau setengah riwayat kata 3 kali. Bila Nabi ulang tanya beberapa kali, maka sahabat kata, ya wahai Rasulullah. Kami mahu tahu wahai Rasulullah. Maka Nabi pun kata, orang yang paling aku sayang dan paling hampir kedudukan dia dengan aku di hari akhirat ialah orang yang paling baik akhlaknya. Kalau nak bincang bab ni hadrat berbelah muka surat ni ulama hurani. Dalam kitab Sailul Murajjab 5 jilid. Dia bincang. Kitab tu bincang tentang hadis berkenaan akhlak 5 jilid. Berbelah muka surat. Lepas ni anak akan buat kesimpulan. Tak tahulah ni pukul 10 ni. Ni baru muka surat 2. Pukul 3 pagi kita berhenti. Dia 9. Lepas tu ni anak akan kongsi lah. Anak akan bagi pada Syekh Khairuddin kita ni. Lepas tu boleh kongsi dengan sahabat-sahabat lah. Baik. Perbincangan dan pedoman hadis. Ini hadis yang ketiga. Hadis ketiga menyatakan kelebihan orang yang berakhlak mulia. Mereka akan mendapat kelebihan. Kelebihan apa? Hampir dengan Rasulullah dalam syurga. Rupanya ulama kata yang dimaksud hari kiamat hampir dengan Nabi dalam syurga, bukan di pada mahsyar. Yang kedua, apakah yang dimaksudkan oleh Nabi dengan sabdanya ahsanukum khuluqa? Orang yang paling baik akhlak. Apa maksudnya? Maksud orang yang paling baik akhlak yang dimaksudkan dalam hadis ini mengikut pensyarah-pensyarah hadis, mana orang yang berusaha melakukan kebaikan dan menghiasi diri dengan sifat-sifat terpuji. Dan sekaligus, dalam keadaan tidak terpisah, mereka berusaha meninggalkan sifat-sifat yang tercela. Itu maksud ahsanukum akhlaq. Walaupun mungkin tak tercapai peringkat tinggi, tapi usaha ke arah itu ada. Itu sudah dikira ahsanukum akhlaq. Orang yang paling baik akhlak. Jadi maknanya di sini akhlak-akhlak ni mana satu usaha, satu amalan. Untuk membentuk pribadi biar menjadi orang yang saleh, menghiasi diri dengan sifat-sifat yang mahmudah dan menghilangkan sifat-sifat mazmumah daripada diri. Usaha ke arah itu. Itulah yang dikatakan ahsanukum akhlak, orang yang paling baik. Yang ketiga, mafhum sebalik sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mafhum mukhalafah. Jadi Nabi sebut begini, kita faham sebaliknya. Apa dia? Mafhum mukhalafahnya,
Orang yang paling dibenci oleh Nabi adalah orang yang paling buruk akhlak. Bila Nabi kata orang yang paling aku sayang, yang paling baik akhlak, mafhum mukhalafahnya, orang yang paling aku benci, orang yang paling huduh akhlaknya. Paling buruk akhlaknya. Sebenarnya kenyataan ini telah disebut dalam hadis riwayat At-Tirmizi dengan tambahan ayat, "Inna man ahabbakum ilayya wa aqrabakum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqa wa inna man abghadakum ilayya wa ab'adakum minni yaumal qiyamah ats-tsartsarun wal mutasyaddiqun wal mutafayhiqun." Qalu ya Rasulullah, alimna ats-tsartsarun wal mutasyaddiqun famal mutafayhiqun? Qala al mutakabbirun. Ini kena perhatian ni. Sesungguhnya ni dia begini, hadis Nabi ni ada yang hadis ikhtisar dipanggil, hadis ringkas. Hadis tu juga ada yang tafsil, yang detail. Ni hadis yang detail. Hak kita baca tadi, hadis yang ringkas. Hak detailnya hak ni. Sesungguhnya orang yang paling aku suka di kalangan kamu dan paling hampir dengan aku di syurga adalah orang yang paling baik akhlaknya. Setakat tu yang kita baca tadi. Sebenarnya dia ada sambungan dalam riwayat lain. Sesungguhnya ni hak sambungnya dia. Sesungguhnya orang yang paling aku benci di kalangan kamu dan paling jauh dari aku pada hari kiamat adalah orang yang banyak cakap. Kecek banyak. Oh, tu anak kata kena perhati tu. Tetapi isi kandungannya melencong daripada kebenaran. Buah yang besar. Kecek banyak. Boleh faham tak tu bahasa Kelantan, buah besar. Kalau tengok buah tak ada yang kata kan. Kalau bahasa Kelantan dia sedap. Ini pokok politik ni, kecek lebih-lebih. Anak serabut buruk benar tengok. Allah bahayanya. Anak kadang fikir, kenapa jadi gitu? Nak jadi pemimpin macam mana? Cakap menipu. Bukan, anak tidak merujuk pada parti. Semua ada penyakit ni. Cuba perhatilah. Cuba perhati. Dia boleh pula tu selepas pilihan raya tu. 2 minggu dia celah kawan ni. Ni sahabat baik kita. Kata. Manusia ke apa gitu. Dia kutuk tu siapa? Kalau orang Kelantan kata dia kutuk siapa? Ni langit, bumi, yang 7 dia hentam kawan tu. Selepas pilihan raya, oh ni kawan kita baik. Orang Kelantan kata tak ada ngamuk. No, boleh. Itu bukan akhlak tu. Cuba tengoklah Nabi SAW. Ada ke dia kutuk orang? Selepas tu kat berdakak. Berpeluk gini-gini. Baik pula dia. Dulu hak saya sebut dulu tu, dia tak bersalah pun. Sebab dia belum dibuktikan lagi. Oh, bukan cakap begitu. Lemuh kita tengok dah. Mana kalau kita baca hadis Nabi, kita, bukan lagu tu sifat pemimpin Islam. Cuba tengok Sayyidina Umar. Sayyidina Umar kata, kamu boleh tengok salah satu, kita kata ciri untuk kita menilai seseorang itu berakhlak atau tidak, percakapan dia tu ada dusta. Salah satu ciri dusta, isi kandungan percakapan itu bercanggah antara satu sama lain. Kamu kena nilai itu. Sayyidina Umar didik kita begitu. Sebab tu dalam Quran kata, Quran ni tanda Quran ni betul, 30 juzuk tu tak ada bercanggah fakta. Ni bercakap kalau kita tengok 10 tahun dalam kuliah ceramah-ceramah, kalau sakit kepala kita. Okey, wahaya tak telur selepas tu kira lah. Teruk tak teruk. Na'udzubillah min dzalik. Okey, ana habiskan sedikit lagi, tak sempat untuk semuanya. Baik. Nabi kata orang yang paling aku benci adalah orang yang cakap banyak. Orang yang banyak cakap dan isi kandungannya banyak mempersendakan orang lain. Allah hadilah. Hal ni kalau kita baca hadis ni, orang yang banyak mempersendakan orang lain, ini orang yang paling aku benci. Bina persepsi buruk sehingga orang sangka buruk pada orang itu. Itu lagi besar fitnah. Tidak berhati-hati semasa bercakap. Dan orang yang banyak cakap dan isi kandungannya bersikap sombong dan angkuh. Bila Nabi sebut gitu, sahabat pun kata, kami faham mutasyaddiqun, ats-tsartsarun dan mutasyaddiqun. Tapi kami tak faham apa maksud mutafayhiqun. Nabi kata mutafayhiqun ni satu kalimah yang jarang-jarang digunakan oleh orang Arab. Orang Arab pun kata, orang Arab pun tanya, mutafayhiqun tu apa? Nabi kata al-mutakabbirun. Mutafayhiqun ni orang yang bercakap, bertindak, ada ciri sombong. Itu kena jagalah. Kita kena jaga
supaya tidak ada dalam kehidupan kita begitu. Jadi anak sana kebunti setakat tu nah. Jadi nota ni anak akan bagi, lepas tu boleh baca sendirilah. InsyaAllah sebab dia 9 muka surat ni, ni. Sebab daripada 6 hadis ni anak buat kesimpulan di bahagian akhir tu 3 muka surat. Kesimpulan secara keseluruhan. Dia punya 6 hadis itu. Jadi insyaAllah anak bagi pada syekh kita nah. Syekh Khairuddin. Mudah-mudahan jadi syekh semua. Anas bin Malik kata dia ni banyak ilmu sebab dia berkawan dengan Nabi. Jangan main kameraman ni. Semua ustaz dia itu dah. Ada kelebihan insya-Allah. Ada kalau di Kelantan tu, di Kelantan ada seorang tu dia daripada 20 tahun lebih di kameraman. Tanya hadis dia boleh ayat sahih. Tak sahih dia boleh sebut. Dia ingat. Kadang-kadang anak tak ingat hadis ni sahih ke tidak. Anak malah rujuk kali pun dia. Cikgu kata ni sahih ke tak hadis ni. Sehingga anaknya tak sahih. Dia sebut gini-gini. Cuma main kameraman ni. Anak kata besok kata cikgu ni kata hebat cikgu ni. Tak hebat ke mana dia kata anak malam duduk rakyat kuliah kat dia dengar. Ingat tu hawi dia. Ilmu ni bukan melalui pembacaan saja. Itulah mudah-mudahan begitulah insya-Allah kan. Jadi anak berhenti setakat itulah dulu. Jadi notanya anak akan kongsi insya-Allah. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.